Innal ulama warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka tu pewaris para nabi. Pernah dengar tak tuan-tuan dan puan-puan? Rangkap ini disebut berulang-ulang. Persoalannya, apakah ia hadis? Apakah ia hadis Nabi SAW? Kedua, jika hadis Nabi SAW, apakah ianya sahih, hasan, dhaif, ataupun amat lemah, dhaif jiddan, ataupun palsu? Ketiga, seandainya sahih, seandainya hasan, apa maksud sebenar hadis tu? Apakah ianya rangkap tu saja, banyak itu saja, ataupun ia merupakan sebahagian daripada satu hadis yang panjang? Jom kita semak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Sama-sama kita berkongsi ilmu, kita berkongsi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita biasa mendengar lafaz tadi tu yang saya bacakan, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Apakah ia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Okey. Untuk soalan pertama, ya. Lega. Dah panas dah tadi. Ingat bukan hadis Nabi kan? Okey. Memang ia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mari kita bacakan hadis ini secara penuh. Hadis ini secara penuh ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan selainnya. Saya baca di sini daripada Sunan Abu Dawud, Kitabul Ilm. Hadis yang pertama sekali di situ, anjuran untuk menuntut ilmu. Okey. Daripada Kasir bin Qais. Dia berkata, aku duduk bersama dengan Abi Darda. Abi Darda ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fi Masjid Dimashq, di sebuah masjid di Dimashq. Dimashq ni Damaskus, Syria. Maka datang seorang lelaki, lalu dia berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang daripada Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada Madinah, daripada bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang jauh dia. Kerana mendengar satu hadis yang disampaikan kepadaku bahawa engkau ada menyampaikan hadis itu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak datang sini jauh-jauh daripada Madinah sampai ke Damaskus. Time tu kau terbang tak tahu. Naik unta ke, naik kuda ke, macam mana ke, datang jauh-jauh. Aku tak datang ni melainkan hajat ini saja. Nak dengar hadis tu daripada mulut kau sendiri. Maknanya dia ada dengar. Abu Darda ada sampaikan satu hadis sekian. Maka dia pun, betul ke? Aku nak jumpa Abu Darda, aku nak dengar daripada mulut dia sendiri. Macam tu sampai ya. Qala, maka Abu Darda kata, qala, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Sesiapa yang menempuh satu jalan yang dia gunakan untuk menuntut ilmu padanya. Salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya satu jalan daripada jalan-jalan menuju ke syurga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat, mereka merendahkan sayap, macam seperti menaungi para penuntut ilmu kerana redanya kepada para penuntut ilmu. Yang bila kita duk tuntut ilmu agama ni, para malaikat pun hadir dan mereka pun mengembang dan meletakkan ataupun menaungi dengan sayap kerana redanya para malaikat ini dengan para penuntut ilmu. Wa innal alimah, dan sesungguhnya seorang yang alim, seorang ahli ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hiyatanu fi jawfil ma'i.
Dan sesungguhnya orang ahli ilmu, orang yang berilmu, nescaya diminta ampunkan baginya oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sehinggalah ikan paus ataupun ikan-ikan yang berada di tengah lautan. Wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang ahli ilmu di atas seorang ahli ibadah. Ibadah ni dia ibadah saja. Ahli ilmu ni dia ada ilmu. Yang dengan ilmu itu dia beribadah. Ada beza di sini. Ahli ibadah dia ibadah saja. Ikut je apa orang cerita. Ikut je apa, dia tak bezakan ke apa ke. Ahli ilmu, dia tuntut ilmu dulu. Kemudian dia beribadah. Dan ilmu ni sentiasa dinamik. Dia continuous tuntut ilmu. Berterusan tuntut ilmu. Dan dapat ilmu yang baru, diperbetulkan ibadah yang lama. Diperkemaskan ibadah yang lama. Okey. Perbezaannya seperti bulan purnama pada malam hari dan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Sebab bulan, bila dia bulan purnama, full moon, dia dapat menerangi semua orang. Menerangi bumi sehingga kita dapat banyak manfaat nak berjalan ke apa ke. Bintang-bintang ni mungkin kita boleh tahu utara mana, selatan apa, tapi itu je lah, gelap juga. Boleh tahu utara sampai ke mana nak gitu kan. Boleh guna direction ke apa ke, tapi kalau bulan ni ia lebih bagus. Kemudian baru baginda sambung, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama, mereka ni pewaris para nabi. Masya-Allah. Ada sambungan. Lah. Panjang hadis ni. Panjang, ada sambungan. Selalu baca rangkap tu je, tengok-tengok ada sambungan. Sambungan ni Abu Daud ada, Tirmizi ada, Ahmad ada, yang lain-lain pun ada. Bukan ni Abu Daud saja ya. Okey, apa sambungannya tu? Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi ni, mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Bila sebut waris-waris, selalu orang ingat harta warisan kan? Tak. Para nabi ni dia tidak mewariskan dinar dan dirham. Warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu, dan sesiapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Ada sambungan hadisnya tu. Okey. Demikian hadis lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Okey. Persoalan kedua, darjat hadis ini apa? Bukan hadas ya, minta maaf. Darjat hadis ini apa? Okey. Hadis ini dalam sanadnya ada beberapa masalah. Ada beberapa kelemahan. Baik riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad ataupun selainnya. Akan tetapi para ahli hadis seperti Syekh Shu'aib Al-Arnaud, seperti Syekh Al-Albani, mereka menyemak hadis ini, mereka menyemak darjat-darjat periwayatannya. Jalan-jalan periwayatannya, dan mereka meletakkan hadis ini walaupun pada zahirnya dhaif, sanad dhaif, akan tetapi kalau mengikut penilaian Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Kalau ikut penilaian Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya dalam seimakan mereka ke atas Musnad Ahmad, hadis ini hasan li ghairihi. Okey. Jadi persoalan pertama memang hadis betul. Persoalan kedua, darjatnya asalnya daif tetapi memiliki penguat-penguat apa semua tu yang dapat diletakkan pada darjat hasan mengikut Shu'aib Al-Arnaud, atau darjat sahih mengikut Syekh Al-Albani ya. Ini dua tokoh hadis yang hebat yang sudah pun meninggal dunia ya. Menyebut tentang darjat hadis ni ya, beberapa hari sebelum saya buat rakaman ini, ada seorang yang menulis di Facebooknya bahawa boleh menilai hadis berdasarkan mimpi. Kasyaf ni tersingkap sesuatu yang asalnya macam terhijab, dan juga ilham. Ilham ni dapat idea lah, okay, bahasa mudah je. Dan ini ni memang satu metodologi hadis oleh segelintir. Okay, oleh segelintir umat Islam. Akan tetapi bahayanya kaedah ini, atau kekurangan kaedah ini,
ialah bila seseorang tu kata, saya mendapat kasyaf, hadis ini sahih. Saya mendapat ilham, hadis ini sahih. Saya mimpi Nabi SAW dan kata hadis ini sahih. Okey? Sesiapa saja boleh mendakwa sedemikian. Sesiapa saja boleh mendakwa demikian. Berbeza jika hadis itu dinilai sahih atau sebaliknya berdasarkan kaedah ilmu hadis oleh para ahli hadis. Berbeza kenapa? Kita boleh lihat penilaian mereka. Macam Syekh Syuaib Arnaud dalam Musnad Ahmad, ketika dia membincangkan darjat hadis ini, panjang footnote-nya. Okay, sampai sambung muka surat, next page tau. Okay. Dia menjelaskan jalan-jalan periwayatan, dia menjelaskan lafaz ini ada penguat di sana, lafaz ini ada penguat di sana, apa semua tu. Kemudian baru dia bagi tahu hasan li ghairihi. Okay. Jadi bila kita macam nak tahu darjat hadis ni, kalau kita faham, kita baca, kita lebih yakin. Dan kalau ada orang nak persoalkan pun, boleh. Yang ini ni, penilaian ni, berdasarkan sekian, apa semua tu. Jadi, ianya lebih meyakinkan. Dan ianya, dalam modern language ni lah kan, it is open and transparent. It can be audited. Boleh disemak. Kalau kita ada ilmu dalam bidang hadis, ilmu takhrij hadis, kita boleh semak. Okey, dan kita boleh, ya, saya setuju ni, saya setuju. Ataupun, ada something wrong dekat penilaian hadis ni. Okey, katakan seorang kata hasan, seorang kata sahih. Yang ni pula kata sahih, kenapa? Kita baca penjelasan dia. Kan? Dan kita pun dapat menilai. Jadi, bila penilaian darjat hadis ini, it is open, it is transparent, so it is safe from wrongdoing. Apabila penilaian darjat hadis tu ianya terbuka, ianya semua orang pun boleh akses, boleh baca, maka nak kata orang tu kelentong ke, salah guna ke, penyelewangan ke, sangat tipis. Sebab bila ahli hadis tu berkata perawi ni sekian, kita pun boleh semak juga. Buka Lisan Al-Mizan, buka kitab Jarh wa Ta'dil, tengok, ya memang begitu. Okay, dia kata ada dalam periwayatan lain, riwayat Imam Tabarani apa, kita pun buka Mu'jam Al-Kabir ke Al-Awsat ke As-Saghir ke, baca, ya betul. Tengok sanadnya, ya betul. Maknanya kita boleh semak. Okay? Berbeza kalau seseorang tu kata, saya dapat ilham, hadis ini hasan. Ilham macam mana tu adalah. Engkau tak sampai makam aku, engkau tak tahu. But then, it is open to, kita kata, misuse. Mungkin orang tu dia menghasankan hadis yang selari dengan cita rasa dia, selari dengan kelompok dia, atau dia menolak hadis yang mendaifkan ke, melemahkan perkara daif jiddan ke, hadis yang tidak selari dengan pandangan dia apa, dan kita nak semak balik tak boleh. Jadi di sini ada perbezaan, dan di sini membezakan kita daripada mereka yang menggunakan kaedah mimpi, kasyaf, ilham dalam penilaian hadis. Okey, jadi saya ulangi. Okey, ini side track sikit. Tapi perkara penting ya, supaya jangan kita teruja. Kadang-kadang manusia ni dia senang teruja. Wow, kasyaf, tersingkap, apa yang terhijab. Kan? You all ni dok tengok riwayat-riwayat orang dah mati apa semua tu, dia ni terhijab. Terus direct ke apa ke. Dia dapat ilham tau. Jangan main kau ni apa. Dia dapat mimpi tau. Okay, kita dengar, kita pun wow, kan, terbeliak mata. Bagi besar sikit. Wow, kan? Tak ada wow di situ. Wow factor tak ada di situ. Sebab when people claim like that, it is open to misuse. It is open to a lot of question. Berbeza dengan penilaian hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis. Okay? Syekh Al-Albani, Syekh Syuaib Arnaud, Syekh Husin Salim Asad dan sebagainya. Sekejap ya, telefon saya senyapkan smartwatch saya ni. Bila betul, kita boleh semak, kita boleh bandingkan, kita boleh kaji balik, kita boleh double check. Dan kita boleh setuju ataupun tak setuju ya. Tapi lazimnya kita bacalah, sebab kita ni bukanlah ahli hadis. Tapi kita minat, kita pun baca dan kita pun faham. Kenapa hadis ni yang asalnya sanadnya ada kelemahan, beberapa kelemahan, tapi boleh diangkat ke darjat hasan li ghairihi misalnya, ke darjat sahih li ghairihi misalnya ya. Di sini penting. Satu lagi saya nak tambah, alang-alang dah sebut ni, mimpi sahih daripada Nabi SAW. Sesiapa yang bermimpi aku, maka memang aku, kerana syaitan tak dapat menyerupai aku. Betul.
Akan tetapi, bila syaitan masuk dalam mimpi seseorang, dia menyerupai orang lain, asalkan orang Arab, asalkan pakai serban, asalkan ada jambang, asalkan pakai jubah dan naik unta. Dia menyerupai orang lain. Ahmad Al-Bab ke, entah-entah Abu Lahab, entah-entah Abu Jahal. Sebab Abu Lahab pun pakai itu. Jangan ingat Abu Lahab pakai Levi's 501. Jangan ingat Abu Jahal pakai baju moden sekarang ni. Tak, dia orang pakai macam tu juga. Kan? Tetapi disebabkan kita ni selalu anticipate nak mimpi Nabi, maka bila muncul figure tu, kita terus kata itu Nabi. Padahal bukan Nabi. Itu ialah syaitan yang menyerupai seorang Arab mana-mana. Dia tak menyerupai Nabi sebab Nabi dah kata syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tapi syaitan boleh menyerupai orang-orang lain. Tapi disebabkan individu tu, orang tu dia sangat-sangat anticipate mimpi Nabi, dia pun Nabi lah tu. Jadi ada beza di situ. Pembezanya penting di sini ialah kita ni tak pernah jumpa Nabi face to face. Tak ada gambar Nabi. So kalau pun kita jumpa, kita mimpi, how do we know that it is a prophet? Satan cannot, tidak boleh menyerupai Nabi, tapi Satan boleh menjadi Pak Arab mana entah. Kita yang kata, Nabi tu. Sebab tu di kalangan ahli hadis, di kalangan orang-orang yang selalu mencintai sunnah, selalu membaca hadis, jarang-jarang dengar mereka ni kempen, kompang-kompang saya mimpi Nabi. Sebab bagi mereka membaca hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, apa semua tu, dengan sanadnya apa semua tu, lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan dan mereka berpuas hati dengan tu. Berbeza dengan yang lain yang sebab kadang-kadang bukan kadang-kadang, kerap kali orang yang klaim mimpi Nabi ni, mereka ni lah yang jauh daripada sunnah. Mereka ni lah yang jarang baca hadis-hadis. Kalau baca pun hadis palsu, hadis dhaif dan semua campur. Mereka inilah yang macam jauh daripada sunnah, tapi mereka ni lah yang duk mimpi jumpa Nabi. Secara umum bukan sebut mana-mana individu secara spesifik. Jadi berhati-hati di situ. Alright, ini dari sudut darjat hadis dan saya menyimpang sedikit tentang menilai darjat hadis menggunakan mimpi, kasyaf atau ilham. It is open to misuse. Rujuklah kaedah ilmu hadis yang memang sudah baku, yang sudah terbukti 1400 tahun 1400 tahun, yang ianya open, ianya transparent, kita sendiri boleh baca, kita sendiri boleh semak. Baik, sekarang kita masuk pada maksud hadis. Maksud hadis menerangkan bahawa Abu Darda dia berada di Damaskus. Di Damaskus lalu ada seorang tabi'in datang berjumpa dengannya. Sebenarnya tak sebut, tapi kemungkinan besar seorang tabi'in. Perhatikan orang tu daripada Madinah. Dia tak ada pun nak tunggu mimpi jumpa Nabi bagi hadis ke apa. Dia travel jauh sampai ke Damaskus. Buka Google Map tu. Kalau tak tahu, tengok jauh macam mana Madinah ke Damaskus. Cuba klik kalau flight. Kalau naik flight yang laju tu pun berapa jam sampai. Bukan 45 minit. Sanggup travel jauh. Dia tak tunggu mimpi Nabi. Aku baca Qul Huwallah 1000 kali mimpi Nabi kot. Tak, cuba tak. Aku selawat 10,000 kali mimpi Nabi kot. Dia pun mimpilah seseorang. Tak ada. Dia pergi jauh, pergi jumpa dengan Abu Darda. Lalu Abu Darda membacakan hadis itu yang pada mulanya menerangkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Moga-moga hadis itu menjadi motivasi untuk kita menuntut ilmu. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bagi dia jalan, satu jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Dan para malaikat pun meletakkan sayapnya ke atas orang yang menuntut ilmu kerana redha atas usaha mereka menuntut ilmu. Demikian juga semua yang di langit dan di bumi, sehinggalah yang di tengah lautan, mendoakan keampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Bila kita untuk ilmu, kita ada ilmu, kita menjadi ahli ilmu, ada keutamaannya pula. Keutamaannya seperti bulan purnama berbanding bintang-bintang yang banyak di langit. Sebab bulan purnama satu, bintang-bintang banyak. Bulan purnama dia shine, clear, kita nampak apa semua. Bintang-bintang mungkinlah, bolehlah north apa kan. Tapi
bulan tu dia punya suluhan tu jelas banyak manfaat yang dapat diberikan, bukan saja kepada orang tu tetapi kepada orang lain. Demikianlah ahli ilmu tu. Ilmu tu bukan saja untuk dia tetapi untuk dia boleh share kepada semua orang, dia boleh kongsi kepada semua orang. Kemudianlah baru Nabi SAW bersabda, sesungguhnya al-ulama. Ulama ni plural daripada alim. Alim tu singular. Kalau singular sebut apa? Mufrad. Ini jamak. Singular, plural, sama je. Seorang alim, kalau ramai, ulama adalah pewaris para nabi. Tapi di sini ada bezanya ya, bila hadis itu disambung, bahawa para nabi ni, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Nabi Muhammad SAW, ini sebut para nabi. Kalau khusus, kita umat Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad tau. Jangan ikut syariat Nabi Musa, jangan ikut syariat Nabi Isa. Beza kat situ tu. Kita umat Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad. Kalau ada kisah-kisah umat terdahulu dalam Quran ke apa ke, kita ambil iktibar, kita ambil ibrah. Tapi jangan jadikan sumber dalil syariat pula. Jadi, kalau Nabi Muhammad SAW, apa yang baginda tinggalkan? Ilmu apa yang baginda tinggalkan? Tinggalkan, ingat tak? Tinggalkan hadis itu, aku tinggalkan kamu dua perkara. Jika kamu berpegang dengannya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang ini Al-Quran dan Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya. Yang ini Al-Quran dan sunnah Nabi. Ingat tak? Jom kita baca hadis tu. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis riwayat Imam Malik, hadis yang panjang. Saya baca di akhirnya saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amraini lan tudillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tudillu, tidak akan sesat, ma tamassaktum bihima, sesiapa yang berpegang dengannya, dengan kedua-duanya, kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kejap. Hadis ini dalam sanadnya ada perbincangan. Sebab kalau kita tengok sanadnya, wahadasani. Hadasani an Malik. Hadasani siapa? Anak murid yang meriwayatkan daripada Imam Malik, daripada Imam Malik. Dalam versi yang Muwatta saya guna ni, anak murid tu ialah Yahya Al-Laitsi. Jadi Yahya Al-Laitsi berkata, dihadiskan kepadaku hadasani an Malik annahu balaghu, bahwasanya disampaikan kepadanya bahawa Rasulullah bersabda. Mana boleh Imam Malik direct kepada Rasulullah? Sebab Imam Malik wafat 179 Hijrah. Ada jarak masa di situ tu. Maknanya sanad ni terputus. Sanad ni terputus. Pada zahirnya memang terputus, tetapi sesuatu yang kita kena tahu, metodologi Imam Malik rahimahullah ialah jika hadis itu dia dapat melalui banyak jalan periwayatan, dia tak akan sebut jalan tu, tapi dia kata balaghni ataupun balaghu, disampaikan kepada aku, ataupun sesungguhnya disampaikan kepadanya. Jadi dia tak sebut sanadnya tu satu-satu. Ini hanya khusus kepada Imam Malik. Sebab Imam Malik ni bila dia susun Muwatta, dia ambil hadis-hadis tu daripada Madinah tu saja. Daripada Madinah tu saja. Dan Madinah bukan sekadar hadis. Amalan orang Madinah pun menjadi sumber hukum fiqh pada Imam Malik. Di sini bezanya. Berbeza dengan imam-imam lain, disebabkan mereka travel banyak di luar Madinah, maka sangat penting baginya sanad. Mereka tak boleh berkata balaghni saja, sebab nak tahu sanad tu siapa. Kalau Imam Malik sebab dia duduk Madinah saja, yang menyampaikan tu ialah warga Madinah juga, yang kalau seorang tu mungkin boleh ragui, kalau ramai sampai tak payah sebut jalan sanadnya tu, maka ia sesuatu yang boleh dipercayai. Itu yang pertama. Keduanya, andainya Imam Malik, dia seorang imam, seorang yang kita percayai, seorang ahli hadis juga. Seandainya hadis itu diragui, Imam Malik sendiri tidak akan berkata, anna Rasulullah qala.
Dia akan memberi isyarat bahawa itu hanyalah kata-kata orang ramai ke apa ke. Akan tetapi apabila dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu, berarti dia memang yakin inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sudut ilmu hadis, meskipun sanadnya terputus, tetapi khusus bagi Imam Malik, bukan bagi imam hadis yang lain, khusus bagi Imam Malik sebab dia duduk di Madinah, dia riwayat hadis ini daripada warga Madinah melalui banyak jalan periwayatan sehingga dia tak payah sebut. Cukup dia kata balaghani. Okey. Ini dari sudut darjat hadisnya. Kalau kita masih nak ragu, I tak ragu, I tak yakin lah. Mana boleh sanadnya tu tak ada. Kan Imam Malik 179 Hijrah. Ada lebih kurang 170 tahun daripada wafatnya Nabi kepada wafatnya Imam Malik. Tak boleh jadi. Okey, tak apa. Kalau pun ragui dari sudut sanadnya, matannya tetap disokong oleh banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya. Dan perintah taat tu kalau sudah meninggal, kita ikut apa yang ditinggalkan. Ya. Yang ini kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Ini secara ringkas tentang darjat hadis ini. Maka berdasarkan hadis ini, ya, apa yang Nabi wariskan kepada kita, apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, apakah yang dimasukkan ilmu. Sebab sebagaimana ayat Quran saling menjelaskan antara satu sama lain, hadis-hadis pun saling menjelaskan antara satu sama lain. So hadis ini menjelaskan hadis sebelum itu bahawa para Nabi mereka mewariskan ilmu. So Nabi Muhammad SAW mewariskan ilmu yang berupa kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnahnya Nabi, sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ulama pewaris Nabi ni ialah ulama yang mewarisi Al-Quran, mewarisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang mereka ajar, apa yang mereka sampaikan, ianya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham ini, kita tidak akan secara automatik melabel semua ulama, melabel semua ustaz, semua ustazah, semua tok guru sebagai pewaris Nabi. Boleh faham tak? Kalau kita faham hadis ni, hadis para Nabi, para ulama waris para Nabi, kita faham secara penuh. Kita faham juga bahawa yang Nabi tinggalkan, yang Nabi wariskan kepada kita ni ialah kitabullah dan sunnahnya. Maka kita tidak akan secara automatik cop semua ustaz, semua ustazah, semua tuan guru, semua tok guru, semua orang agama sebagai pewaris Nabi. Tidak. Kerana yang betul-betul mewarisi Nabi ialah mereka yang mengajar apa yang mereka warisi, apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya bagi 3 contoh lah. Saya bagi 3 contoh, ya. Macam panas pula, pandai betul dia sini kata. Tak, ini berdasarkan hadis Nabi ni. Okey, berdasarkan hadis. Kita baca hadis kan. Okey, saya bagi contoh-contoh. Seseorang ni, dia pergi hadir kuliah maghrib. Okey, di surau masjid berdekatannya. Dan di akhir tu sesi soal jawab, dia bertanya kepada ustaz situ, kalau saya sakit, rasa lenguh-lenguh ke, sakit ke apa ruqyah, apa yang jampi, yang sesuai bagi saya. Ustaz tu kata, baca selawat syifa. Baca selawat syifa. Kenal kan selawat syifa? Pernah dengar kan? Baca selawat syifa. Dan baca tiup hembus ke, macam mana ke, baca 3 kali ke, 7 kali ke, apa ke. Okey, dia take note. Esok dia pergi lagi. Ada ustaz lain pula, penceramah lain pula. Di surau yang sama, ketika sesi soal jawab, dia tanya soalan yang sama. Kalau rasa sakit ke apa ke, macam mana ya? Ustaz tu kata, bacalah ruqyah yang dibacakan sendiri oleh Nabi SAW. Azhibil ba'sa rabbanas washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman, ya. Daripada Sahih Al-Bukhari, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa apabila Nabi ingin melindungi ke, meruqyah ke apa ke, baginda akan baca sambil mengusap dengan tangan kanannya itu ke tubuh badan yang dia nak rasa sakit ke apa ke tu. Azhibil ba'sa rabbanas washfi, sembuhkanlah, antas syafi, engkaulah ya Allah yang maha penyembuh, la shifa'a, tidak ada kesembuhan, illa shifa'uka, melainkan kesembuhan engkau ya Allah, shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak ada mudarat, tidak ada ulangan ataupun side effect ke apa ke.
So, antara Ustaz A yang ajar selawat syifa dengan Ustaz B yang ajar apa yang ruqyah yang Nabi amalkan. Yang mana satu pewaris Nabi? Saya tanya je, tuan-tuan pilih. Tuan-tuan pilih. Antara selawat syifa dengan Ustaz yang ajar selawat syifa dengan Ustaz yang ajar ruqyah yang Nabi sendiri baca. Yang mana satu pewaris Nabi. Okey, saya bagi contoh kedua. Contoh kedua, kita guna Google pula. Ada orang, okey sekarang ni musim COVID-19 tak boleh ziarah orang sakit di hospital ataupun di rumah. Katakanlah ya, insya-Allah COVID-19 sudah tak ada, kehidupan back to normal, kita boleh ziarah. Lalu seseorang tu dia nak ziarah kawan dia yang sakit di hospital. Kalau ziarah ni saya nak baca doa apa ya? Nak baca apa? Dia pun Google doa ketika ziarah orang sakit. So the first two rujukan. Rujukan pertama, ustazah yang menjawab tu. Okey, tadi ustaz, kita sekarang ustazah lah pula. Dia bagi sekian-sekian teori, baca selawat syifa, baca Yasin, baca tu, baca Al-Fatihah, baca ni, baca tu. Okey. Dia klik link kedua pula. Ustazah juga jawab. Ustazah lain pula. Ustazah ni pula jawab berdasarkan hadis Nabi. Bila jumpa orang tu, bila tu kata, la ba'sa, tahur insya-Allah. Don't worry, la ba'sa, jangan bimbang. Tahur tu suci. Sebab penyakit ni dia membersihkan, dia menyucikan kita daripada dosa. So, jangan bimbang, penyakit ni ialah yang menyucikan kita daripada dosa-dosa. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW lazimnya apabila menziarahi orang sakit, dia akan mengatakan, menyebut la ba'sa tahur insya-Allah. Okay? Hadis sahih Bukhari. Kemudiannya dia nak doa. Dia doa yang Nabi ajar. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. 7 kali. As'alullahal azim, aku meminta daripada Allah yang maha agung, yang azim. Rabbal arshil azim, Rabb arasy yang azim, agar disembuhkan kau. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang Muslim yang menziarahi orang yang sakit selagi mana sakit itu belum sampai ke sakratul maut, lalu dia membaca doa ini 7 kali, nescaya akan disembuhkan. Okey? So kita guna Google, link pertama kita klik, dia bagi macam-macam petua, tips apa semua. Link kedua, dia bagi apa yang Nabi SAW amarkan dan ajarkan. Okey, antara dua link ni. Okey, dua-dua yang menulis tu bila tengok tu, okey, ustazah sekian. Link yang kedua, ustazah sekian. Antara ustazah yang pertama dengan kedua, manakah pewaris Nabi? Yang mana satu pewaris Nabi? Yang ajar sekian-sekian petua dan tips tu ke? Atau yang, alamak, pendek je baca, banyak ni je ke? Aku pergi jauh-jauh nak ziarah ni. Baca yang ini saja. Boleh kan? Tuan-tuan pilih sendiri ya, mana satu yang pewaris Nabi. Okey, contoh ketiga. Ada hajat. Seseorang itu ada hajat. Lalu dia cari dekat YouTube, kalau ada hajat ni macam mana je. Okey, ada keselawat yang khusus tentang ada hajat. Lalu dia klik pada link pertama. Dia search dekat YouTube tu, dia klik pada link pertama. So ada seorang syekh di situ yang menjelaskan kalau ada hajat, bacalah selawat tafrijiyah. Baca sebanyak 4,444 kali. Lepas tu ada hajat, berdoa ke apa ke, Allah akan bagi hajat. Ini syekh yang A. Kemudian dia tengok kat YouTube tu, dia klik satu lagi link. Klik link tu pula, okay, ustaz ke ustazah ke syekh dalam link tu pula kata, perbanyakkan selawat. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya. Hadis yang panjang, saya baca yang di akhirnya saja. Ubay dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hendak menjadikan 1/4 daripada amalanku apakah sebagai berselawat kepada kamu. 1/4. Okey ke? Okey, ini terjemahan saya lah, ya. Rasulullah menjawab, dipersilakan, tapi kalau kamu tambah lagi bagus. Dia pun jawab, kalau begitu saya nak berselawat separuh daripada amalan. Mungkin yang dimasukkan mungkin ialah dalam doa dia ke, dalam zikirnya sepanjang hari itu, separuh tu dia nak selawat saja.
Nabi kata, ya silakan, jika kamu tambah lagi bagus. Kemudian dia kata, okey, macam tu 2/3 daripada amalan aku nak selawat saja. So Rasulullah pun menjawab, sekejap ya. Sunan Tirmizi. Okey. Maka Rasulullah menjawab di akhirnya, izan tukfa hammaka wa yughfaru laka zanbuka. Jika yang demikian akan dicukupkan keinginan kamu, akan dicukupkan hajat kamu dan diampunkan bagi kamu dosa kamu. Okey, hadis riwayat Imam Tirmizi dengan darjat yang hasan oleh Syekh Al-Albani. Selawat macam mana? Biasa saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa membaca hadis-hadis Nabi, sebab setiap kali kita baca sebut nama Nabi, kita akan berselawat. Biasa mendengar ustaz, ustazah yang membacakan hadis-hadis Nabi dalam kuliah, baik kuliah face to face maupun kuliah YouTube. Setiap kali dia sebut nama Nabi, setiap kita selawat. Orang yang banyak berselawat ni, bila pada satu hari tu dia ada hajat ke apa ke, dia berdoa, Allah akan makbulkan dia. Sebab itu antara kelebihan orang yang banyak berselawat. Tak payah disusun lafaz selawat panjang-panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun cukup. Dengar hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam cukup. Orang yang banyak berselawat, okey, Allah akan dicukupkan hajat kamu, dicukupkan keinginan kamu dan juga diampunkan bagi kamu dosa kamu. Jadi antara dua ni, duk tengok kat YouTube ni, seorang ajar selawat tafrijiyah 4,444 kali, seorang lagi asalkan banyak berselawat. Sebab salah satu keutamaan banyak berselawat yang mungkin ramai kita tak tahu ialah bila kita banyak berselawat, Allah SWT akan lebih memakbulkan hajat kita dan juga mengampunkan dosa kita. Jadi Syekh yang pertama yang YouTube tu dia ajar selawat tafrijiyah 4,444 kali. Syekh yang kedua ni dalam YouTube lah, dia ajar banyakkan berselawat. Bila ada sesuatu yang kamu hajatkan, kamu berdoa, Allah akan bagi. Lalu dia bacakan hadis ini. Antara dua ni, mana satu pewaris Nabi? Mana satu pewaris Nabi? Mana satu pewaris Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin boleh jawab. Ya. Sebab yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ilmu. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran dan Sunnah. Hadis tu kita pun hafalkan. Maka amalkannya. Maka itulah sebenarnya ulama pewaris Nabi. Okey, dah 37 minit dah. Kita tutup dengan kesimpulan ya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, kita bincang tadi tentang cara menilai hadis, antara yang biasa diguna oleh para ahli hadis atau cara oleh sebahagian mereka yang guna mimpi, kasyaf dan ilham ya. Kita follow yang digunakan oleh para ahli hadis sebab it is open, it is transparent, we can check and recheck, we can confirm and double confirm. Kalau ikut cara tu, kamu kata daif, kenapa daif? Oh, aku dapat ilham ianya daif. Siapa perawi masalah tu? Tak perlu, ianya daif je. Betul ke ni? Betul. Akunya makam tinggi, kau tak sampai, sebab tu kau tak faham. Gitu jadinya ya. Tu yang pertama. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Ayuh kita menuntut ilmu. Segala masa yang ada kita gunakan untuk tuntut ilmu agama. Ilmu-ilmu dunia, saya yakin semua pun telah menuntut apa. Tapi sayang sekali sebahagian kita ilmu agama masih di tahap bangku sekolah. Bila kita dah habis sekolah, sudah habis SPM ke apa ke, dalam pelbagai ilmu lain kita upgrade, kita tambah. Tapi ilmu agama sama. Masih pada tahap sama kita belajar di zaman sekolah. Bahkan tahap sama kita belajar sekolah rendah. Tak improve langsung pun. Okay? Mari kita sama-sama upgrade ilmu kita. Dan kita juga belajar keutamaan ahli ilmu berbanding dengan ahli ibadah. Dan penting, selari dengan topik kita hari ini, kita dapat belajar secara penuh, kita dapat baca, kita dapat dengar secara penuh hadis Nabi SAW tentang sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Okay? Dan bila kita dengar tu, kita faham bukan semua ulama, bukan semua ustaz, bukan semua ustazah, bukan semua tok guru secara automatik ialah pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu tak kisah mereka tu ustaz ke tak ustaz. Tak kisah mereka tu ustaz ke ustazah. Tak kisah. Tetapi asalkan mereka tu selalu qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah.
Okey, itu ciri-ciri pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kadang-kadang kita jumpa ustaz ke ustazah yang bercampur aduk ya, kadang dia baca juga hadis, kadang keluar agak petua apa ke. Yang macam tu kita kata susah. Setiap kali kita dengar kuliah apa-apa kita kena differentiate. Kita nak kena fikir. Tak apa. Di Malaysia ni sendiri ada ustaz-ustaz, ustazah yang pewaris Nabi. Okey, ikut mereka saja dah tenang. Insya-Allah semua yang mereka sampai itu memang daripada Al-Quran, memang daripada hadis. Bukan hadis saja, bahkan mereka terangkan juga hadis itu darjatnya apa ke. Ulama macam tu kita ikut. Ulama macam tu kita tuntut ilmu. Okey? Bila kata-kata ulama, kalau nak kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu confirm lah pewaris Nabi. Okey, imam lain-lain yang besar-besar tu, imam-imam muktabar, itu confirm lah. Sekarang ni, sebab ulama tu dalam hadis ialah plural kepada ahli ilmu. Dan kita ni anggap ustaz-ustaz ni ialah ahli ilmu. Lalu kita pun cop mereka ni secara automatik pewaris Nabi. Tak semestinya. Kita kena semak apa yang mereka sampaikan tu. Kita kena semak apa yang mereka sampaikan itu. Kita kena semak apa yang mereka sampaikan itu. Ya. Dan dalam konteks yang lebih real ya, lebih ni, tadi saya bagi 3 contoh. Ulama pewaris Nabi, dia tak akan membela amalan bid'ah masyarakat kita. Sebab dia akan membela sunnah Nabi. Dia tak akan membela sunnah masyarakat. Sebaliknya, dia akan berusaha membetulkan masyarakat daripada sunnah yang telah sekian lama terbiasa itu. Okay, sunnah ni lah jalan atau cara. Dia akan berusaha untuk menegakkan, menghidupkan jalan Nabi SAW dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, apa semua tu. Dan kalau ada sunnah masyarakat kita ni yang baharu, yang bid'ah apa semua tu, dia akan cuba perbetulkan. Dia bukan membela dengan sekian-sekian dalil, dengan sekian-sekian hujah yang sebenarnya tidak tepat untuk digunakan bagi membela itu. Ini perbezaannya ya. How can you call yourself? Macam mana you boleh panggil diri anda ni pewaris Nabi jika kamu ni nak menghidupkan yang lain daripada yang Nabi wariskan? Kan? Okey. Tenang. Okey. Dan yang akhirnya ya, sengaja saya bagi contoh tadi. Kita tanya, contoh pertama dia bertanya pada ustaz face to face, kedua menggunakan Google, ketiga menggunakan YouTube. Saya nak buat anjakan paradigma pada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam rangka menuntut ilmu, jangan sempitkannya kepada face to face sahaja. Jangan sempitkan. Sekarang ni dalam pelbagai ilmu dunia yang lain, kita meluaskannya kepada berbagai medium untuk menuntut ilmu. Kenapa dalam urusan agama kita masih ditakut yang lama kena face to face saja, kena berhadapan, bersemuka saja? Menggunakan Google tak salah. Yang penting kita tahu nak klik website dalil. Kita klik website dalil. Kita kena tahu mana website kita nak cari ya. Kalau insya-Allah kalau ada kelapangan nanti saya akan ajar macam mana kita nak cari information daripada laman web yang boleh dipercayai melalui Google. Google tak salah. Yang salah tu kita pergi klik yang mana-mana entah nampak macam okey kita pun ikut. Kita tak menapis apa yang dalam kontennya tu, apa kandungan website itu. Sama juga YouTube. YouTube tak salah. Kita belajar daripada orang tu juga. Kita berguru dengan dia juga. Tapi kita guna teknologi baru. Kita pakai YouTube, kita pakai rakaman, kita pakai FB Live ke, Instagram Live ke apa ke. Betul ke salah? Siapa yang kita pilih nak dengar tu? Itu yang penting ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan. Sebab bila kita bataskan menuntut ilmu agama ni face to face saja, maka sebab itulah kita belajar agama ni slow sangat. Sebab nak kena tunggu kuliah maghrib baru dengar. Okey, kan? Lepas tu pula yang mari tu, alamak dia ni baca hadis tak baca pun riwayat semuanya aukamakal. Kan? Baca ayat Quran, nama surah, nama ayat pun tak sebut. Sebutlah, aku boleh tengok dalam Quran, aku boleh bookmark, boleh baca, nak sampaikan pada isteri, ahli keluarga bila balik rumah. Kan? Jadi, kemudian sibuk dengan kerja ke apa ke, bukan hari-hari boleh hadir kuliah maghrib. Tapi kalau kita meluaskannya lagi kepada YouTube, bila-bila masa kita sedang drive, sambil drive kita dengar, ustaz dalil. Jangan sembarang ustaz.
kita dengar ustaz dalil. Bila kita ada persoalan ke apa ke, kita Google dan kita baca daripada, bukan sebarangan website dalil. Website dalil, kita ikut sebab dalil-dalil dalam website tu. Bukan kerana website tu, bukan kerana Google, bukan kerana penulisnya, tapi kerana dalilnya. Dan dengan itu, kita akan mudah dan cepat belajar. Okey? Sebab kadang saya pun cannot brain. Why people in various subjects, they can learn with various medium, but when it comes to Islam, they have to be face to face. Why? Kan, kenapa tu? Pengecualian mungkinlah kalau nak belajar sebutan Al-Quran. Jadi guru tu nak dengar kita sebut macam mana. Kan? Tapi sekarang ni, musim PKP ni, saya tengok kelas mengaji guna Zoom apa semua boleh juga. Sebab ustaz ke ustazah tu dia betul-betul dengar kita punya sebutan tu betul ataupun tidak. Kan? Boleh juga sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, luaskan cara kita menuntut ilmu. Luaskan cara, ya. Jangan kita sempitkannya kepada itu saja. Baik, sudah pun 45 minit. Sehingga ini saja, kita bertemu lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.